بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagai mukaddimah kita pada pagi ini, suka untuk saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan, marilah sama-sama kita mengenung satu kisah, satu riwayat yang dipetik dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadith karangan Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab ini ada satu cerita yang mana terdapat seorang pencinta ilmu, seorang perawi hadis yang sanggup mengembara, yang sanggup bermusafir hampir ratusan batu, hanyalah semata-mata nak mendengar satu hadis Nabi SAW. Cerita yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ni ada dua sanad dia. Sanad yang pertama datang daripada seorang perawi yang bernama Muslim bin Yasar. Menurut Syekh Nuruddin Atir rahimahullahu ta'ala, apabila mentahqiqkan kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadith, beliau mengatakan bahawa Muslim bin Yasar ini qadhi Ifriqi, seorang qadhi, tok qadhi, bahasa kini tok mufti lah, mufti Kedah lebih kurang, sana mufti qadhi Afriqi, wa rajulun salihan, dan beliau di antara orang yang saleh, orang memperakui kesalehan dia. Namun walakin ضعف fi hifdhi, namun dari sudut hafazannya agak kurang. Alim tapi dia punya ingatannya tak apa nak kemah, sehari lupa, saya ingat tak lupa. Muslim bin Yasar, maknanya jalan yang pertama ada sedikit masalah. Namun wa isnad akhar, sanad yang kedua datang daripada Abdul Malik bin Umair. Sanad ni sanad yang sahih, kata Syekh Nuruddin Atir rahimahullahu ta'ala. Kata ustaz, kami nak dengar cerita dia. Kenapa ustaz kami dengar bisa bercerita pada sanad tu? Sabar dulu, jangan kalut. Sebab maklumat yang saya nak sampai kepada tuan-tuan ini ada sanaran dia. Bukan main petik tepi jalan cerita dekat tuan-tuan, tuan-tuan bunga-bunga. Betul pak? Tak. Islam ini ada keaslian dia. Nak dakwah satu perkara boleh saja, tapi kita kena tanya di mana sandarannya. Sanadnya sahih. Baik, apa ceritanya? Anna rajulan min al-ansar rakiba min al-Madinah ila Uqbah ibn Amir. Ada seorang laki-laki, dia ni orang Ansar. Orang Ansar ni orang asal Madinah. Muhajirin orang asal Mekah, dan dia berhijrah pergi Madinah. Ansar orang asal mana, orang kampung situ. Inna rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki daripada Ansar, rakiba minal Madinah, dia menunggang kenderaan. Tunggang kenderaan zaman dulu tak sama macam la ni mungkin selesa, nak kereta ekor lepas semua ambil tak larat, nak hewan tu singgah biar nak selesa, tak ada masalah. Bermusafiran kita tu berbeza dari sudut kesulitannya berbanding bermusafiran pengembaraan pada zaman dulu. Lagi teruk, berkenderaan, menunggang kenderaan, ya, daripada Madinah ila Uqbah ibn Amir, dan dia nak jumpa dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, wa huwa bi Misr.
Dia duduk di Mesir pada waktu tu. Uqbah duduk di Mesir. Sebab tu sahabat Nabi ni bukan semua duduk di Madinah, bukan semua duduk di Mekah. Merata cerak dia ada. Ada di Palestin, ada di Damsyik, ada di Syam, ada di Yaman, ada di China. Merata cerak sahabat Nabi berada di sana. Kerana apa? Kerana Islam itu agama dakwah. Islam itu bukan untuk orang-orang Madinah saja. Islam itu bukan untuk orang-orang Mekah. Islam sesuai pada semua keadaan. Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu duduk di Mesir, menyampaikan dakwah di sana. Laki ni pergi cari. Wa huwa bil Misr thumma laqiyahu. Dia duduk di Mesir, kemudian dia jumpa terus dengan Uqbah ibn Amir. Baik, bila jumpa dengan Uqbah ibn Amir, dia tak cakap banyak dah tuan-tuan. Terus dia tanya satu soalan. Anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata laki ni, wahai Uqbah, betulkah hang bisa dengar hadis datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tu. Di dulu punya cerita. Dia nak pastikan ratusan batu pun tak apalah. Susah pun susahlah. Yang penting aku nak pastikan hadis ni memang benar daripada Nabi SAW. Anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia baca satu hadis. Man satara mu'minan fid dunya satarallahu yaumal qiyamah. Hadis tu yang bermaksud sesiapa yang menutup aib saudara semukminnya di dunia. Man satara mu'minan fid dunya satarallahu yaumal qiyamah. Allah akan menutup aibnya di hari akhirat. Laki ni tanya Uqbah, betulkah ni hadis daripada Rasulullah? Jawab Uqbah, yaqul thumma na'am. Dia kata betul. Aku bisa dengar dengan telinga aku, hadis ni memang benar datang daripada Nabi SAW. Satu soalan timbul. Takkan semua sahabat Nabi tak dengar kot hadis Nabi daripada Nabi SAW? Ya, jawapannya ya. Jawapannya ya. Bukan semua hadis sahabat Nabi dapat. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah didatangi seorang wanita tua. Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa bahagian untuk aku? Dia nak tanya pasal miras, pasal faraid, pembagian harta. Aku dapat apa dalam Islam ni? Pembahagian harta faraid ni. Abu Bakar kata, setahu mana dalam Al-Quran dan hari Nabi SAW, hang tak dapat apa, kata Abu Bakar. Abu Bakar kata, hang tak dapat apa. Al-Quran pun tak apa, Nabi pun tak apa. Abu Bakar kata lagu tu. Kemudian bangkit Al-Mughirah, seorang sahabat Nabi yang lain. Dia bangun, wahai Abu Bakar, aku pernah terdengar Nabi SAW bagi tahu bahawa orang macam ni ada bahagian-bahagian dia. Sayyidina Abu Bakar memperakui, betul lah kalau macam tu. Maknanya bukan semua sahabat Nabi dapat dari hadis Nabi SAW. Ada beberapa orang tertentu yang Nabi beritahu untuk dia saja. Uqbah bin Amir kata, betul, man satara mu'minan fid dunya satarallahu yaumal qiyamah, datang daripada Nabi. Kemudian laki Ansari kata apa? Fakabbara Ansariya wa hamidallah thumma insarafa. Dia bertakbir Allahu Akbar. Dia takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Siapa tuan-tuan? Bila hak kita nak, bila hak kita impikan tu kita dapat tuan-tuan. Kan? Susah macam mana pun kita dapat. Hati seronok. Seronok tuan-tuan sekitar. Kan? Macam ada seorang tuan-tuan pun kenal, Ustaz Samsuri Ahmad. Hadut ceramah di Pulau Pinang. Tanya ahli jemaah tu, hak duk dengar ceramah dia tuan-tuan, bukan orang Pulau Pinang pun. Mai daripada Kedah, mai daripada Perak, hanya semata-mata nak dengar kuliah maghrib dia. Tu jauh tuan-tuan sekalian, mai daripada Al-Ustaz tu. Pi bawa kereta nak dengar ceramah dia, lepas isyak habis balik tu. Nah abang kata apa? Tak apa, jauh pun tak apa, aku puas dengar ceramah dia. Contohnya fakabbara Ansariyah, dia bertakbir Allahu Akbar wa hamidallah, dan dia mengucap syukur pada Allah, alhamdulillah, summa insarafa, kemudian dia patah balik di Madinah. Ini cerita-cerita yang betul berlaku pada zaman itu. Tuan-tuan, habis kita nak masuk kitab ni. Apa pengajaran ringkas dia? Pertama, ilmu ni dia nak kena jihad.
Ilmu ni dia nak kena bersungguh-sungguh. Dia tak boleh ambil sambil lewat. Sebab tu kata Syarah Qudah hafizahullah taala, kata ahli ilm, ilmu ni kalau kita bagi sepenuhnya, i'tahu kullu, kita bagi semua, masa, tenaga, komitmen, apa semua, duit, kata ahli ilm, kita hanya dapat separuh saja daripada ilmu. Separuh saja tu kita bagi penuh dah. Apatah lagi kita bagi separuh, apatah lagi satgi dengar, satgi pejam mata, satgi dia dengar, satgi dia main handset, tobatlah tak tahu berapa peratus yang kita dapat ilmu yang kita kejar itu. Nah, pertama, mesti kena jihad dalam bentuk ilmu. Yang kedua ialah para ulama dulu nak memastikan hadis itu memang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam konteks kita pada hari ini, sekurang-kurangnya apabila kita baca satu hadis, sekurang-kurangnya kita tanyalah ataupun kita dapat pastikan hadis ni riwayat daripada siapa. Sekurang-kurangnya. Nah, riwayat daripada Al-Bukhari, puas hati kita. Riwayat daripada Abu Daud, puas hati kita. Riwayat daripada Imam Tirmizi, puas hati kita. Pasal apa? Yang menyaring hadis tersebut adalah para ulama muhaddisin, bukan orang biasa-biasa. Ni dalam konteks kita pada hari ni, bukan duk dengar lagu tu saja. Seperti mana disebut oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Ar-Rihlah fi Talab Al-Hadith. Ini amanah bagi orang Islam. Kena tanya, riwayat ni main daripada siapa? Tak salah pun. Kerana ini komitmen kita dalam kita menjaga hari Nabi SAW. Kedua. Yang ketiga, Nabi pesan kat kita, jaga aib. Jangan duk cerita buruk orang. Jaga lidah. Mulut lidah ni dia percuma. Zaman law ni pakai handset. Hang boleh komen macam-macam, hang boleh mengumpat orang, boleh bergaduh fitnah dan sebagainya. Kita takut yang kita duduk berjuang Islam, mai depan Allah habis muflis apa semua. Pasal apa? Sebab pahala kita diambil oleh orang, dosa dia mai patah balik mai kat kita. Nah, mudah-mudahan mukaddimah yang agak panjang tu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian. Kita baca 208. Muka surat 208, 208, iaitu bagaimana Musa Iblis dalam masalah solat. Baik, malam ni pagi subuh ni tuan-tuan, kita akan bahas sikit berkaitan dengan bagaimana tipu Musa Iblis ni kepada orang yang salat, orang yang melaksanakan solat. Baik, kalaupun di antara orang-orang yang selalu berasa was-was mendapat berniat secara benar, lalu bertakbir, ternyata bahagian solatnya yang lain dilakukan secara gopoh, seakan-akan maksud dari solat itu hanyalah takbir semata-mata. Ibnu Jauzi habaq, orang yang penyakit was-was ni, dia punya beri tumpuan angkat takbir, Allahu Akbar, tak lepas lagi, Allahu Akbar, tak lepas lagi. Dia punya beri tumpuan terhadap angkat takbir, seolah-olah rukun solat tu hanya takbir saja. Ataupun kita katakan takbiratul ihram tu hanya semata-mata yang tu saja. Sehingga kan kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, lepas dia angkat takbir yang berkali-kali itu disebabkan penyakit was-was dia, rukun solat yang lain dia melaksanakan secara tergesa-gesa. Kalut, rokok kalut, baca pun kalang kelibut, sujud pun kalang kelibut, dia bangkit pun semua baca Fatihah pun kalang kelibut. Dia fokus tentang takbir dia. Ada orang yang berpenyakit macam tu. Pertama. Kemudian Musa Iblis ini dapat disikap bahawa takbir itu dimaksudkan sebagai tanda masuk ke dalam ibadat. Lalu bagaimana mungkin ibadat yang dapat diibaratkan tempat tinggal ini diabaikan dan perhatikan hanya ditujukan ke pintu semata-mata. Jadi ada orang fikir sesuatu amal ibadat ni seolah-olah bila angkat takbir ni pintu kepada amal ibadat tu. Kita ni nak mayang apa, niat apa, nak masuk ni dalam hati ni. Jadi seolah-olah kita kena jaga sungguh-sungguh ni niat ni. Seolah-olah kalau tak betul itu tak sahlah semua solat kita. Kan? Ibnu Jauzi habaq mengatakan bahawa seolah-olah takbiratul ihram tu yang itulah rukun yang paling besar. Hak lain-lain ni dia pandang ringan. Macam tu kata Imam Ibnu Jauzi. Di antara mereka ada yang bertakbir secara benar di belakang imam sementara waktu yang tersisa dalam rakaat yang diikuti itu sudah hampir habis. Dia punya fokus, dia punya takbiratul ihram itu berkali-kali disebabkan penyakit was-was dia.
Sampai tu imam nak rukuk pun, dia masih lagi duk angkat takbir lagi. Kan? Mungkin tak ada lah kot dekat Qaryah Masjid Bukhari ni. Dekat tempat-tempat lain ada orang penyakit macam tu. Ya? Kalau ada penyakit macam tu, hang ni kena muhung dengan iblis. Al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu mengangkat syak dan zon yang ada pada kita ni. Ya, baik. Sampai nak habis rukuk. Sekalipun demikian dia membaca doa iftitah, ketika dia masih membaca ta'awuz, imam sudah rukuk. Jadi tuan-tuan sekalian, benda-benda yang seumpama begini kadang-kadang dia meninggalkan. Sebagai contohnya, sementara dia tinggalkan, iaitu bacaan Al-Fatihah, termasuk yang wajib dibaca makmum menurut segolongan ulama. Sampai dia tak sempat membaca Al-Fatihah bersama dengan imam. Tuan-tuan sekalian, bab baca Al-Fatihah ni, walaupun sebahagian fuqaha dalam mazhab Hanafi tidak mewajibkan Al-Fatihah itu sebagai rukun solat, seperti mana ulama Hanafiyah berpandukan satu nas daripada surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al-Quran. Itu mazhab Hanafi. Namun dalam mazhab Syafi'i kita ni tuan-tuan sekalian, Nabi pernah sebut dari Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tak sah semayang tu bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, yakni Al-Fatihah. Mesti kena baca Al-Fatihah. Jadi orang yang kena tipu dengan iblis ni, dia beri tumpuan penuh kepada takbiratul ihram sampai tinggal Al-Fatihah dia. Sampai dia terpaksa menjadi masbuk, tak sempat baca Al-Fatihah dengan kadar yang sederhana bersama dengan imam. Ini di antara salah satu tipu daya iblis kepada orang yang sedang melaksanakan solat. Pertama. Yang kedua tuan sekalian, kita tengok meninggalkan yang sunat. Muka surat 209. Iblis memperdayakan sebagian orang, lalu mereka meninggalkan sekian banyak sunat kerana berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Di antara mereka ada yang sengaja tidak ikut saf yang pertama. Saya berkata kerana aku ingin mencari ketenangan hati. Di antara mereka ada yang tidak meletakkan satu tangan di atas tangan yang satunya. Saya berkata aku tidak suka memperlihatkan kekhusyukan yang tidak ada dalam hatiku. Maknanya ada dua cara iblis murung ni. Orang solat ni, pertama, orang suruh main masuk saf depan, dia pergi cari kipas angin. Dia pergi cari kipas angin, dia pergi cari tak mana aircon hak paling dekat dengan aku. Dia pergi tu. Padahal agama ajak kat kita, lau ya'lamun nasu ma lahum fi nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alayhi lastahamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, andai kata manusia itu tahu pahala dalam azan dan saf pertama itu, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, dia bakal mengundi. Kalau dapat tahu, kalau dia pun nampak pahala tu jatuh seketui-seketui, masalah tak nampak, dia dah nampak kipas angin, dia nampak aircon, dia pergi talabu tu, walaupun 3 saf di belakang, ataupun di saf yang pertama tadi, daripada 3 saf pertama dia duduk dalam 3 saf, tak apa, yang penting aku sejuk. Ini semua benda-benda yang dia tak faham sunnah di dalam solat berjamaah. Pertama. Yang kedua, iaitu bila kita angkat takbir, tangan kita duduk di sini. Ada yang kata atas pusat, ada yang kata di sini, ada yang kata di bawah pada pusat, ada yang kata lepas terus. Itu perbezaan di kalangan para fuqaha. Namun kalau dia berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahawa tangan tu letak atas pusat, dan dia faham dalil tu dan dia berpegang kepada dalil tu, tapi dia tak buat. Bukan disebabkan dia mazhab lain. Dia faham kata tangan tu letak di sini sunat, dapat pahala. Dia tak buat. Apa alasannya? Dia kata kalau aku letak pun tak khusyuk, buat apa? Nampak? Kalau aku letak sini pun hati tak khusyuk, buat apa? Aku nak buat ni atas dasar kerelaan aku, kata dia. Yang ni semua tipu dia iblis supaya mengurangkan pahala-pahala sunat dalam ibadat solat kita.
Walaupun benda tu sunat, sah je kalau dia tak letak pun. Tapi orang pelik lah tengok awak ni. Mazhab mana? Mengaji mana? Contohnya. Walaupun tak ada masalah. Namun tuan-tuan sekalian, kalau dia berpegang kepada dalil tu, dia tak buat, dia telah ditalbis ataupun dibelit oleh belitan syaitan, mengurangkan pahala sunat dia. Sebagai contohnya, bangkit daripada rukuk kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, walaupun angkat tangan tu sunat dia. Ini disebut dalam Majmu' Syarah Muhadzab oleh Al-Imam An-Nawawi. Angkat tangan dalam mazhab Syafi'i tu, lepas rukuk tu, pahala dapat. Walaupun ada orang dia angkat sikit ya. Walaupun dia angkat sampai kat bau, ada yang tak angkat langsung. Angkat dia dapat pahala. Angkat dia dapat pahala. Tapi ada orang dia malas. Ataupun kita kata apa, tak apa, mana ni sunat ya, pada dah aku main masjid ni, solat cuma pada dah. Oh, tipu dia iblis. Sebagai contohnya lagi tuan-tuan sekalian, solat berjamaah. Betul, datang solat jemaah tu kira jihad tak kira dah. Bukan senang orang nak main solat berjemaah ni. Dan tapi sementara nak tunggu bila azan ataupun azan dikumandangkan, sementara tu hang solat sunat qabliyah ataupun sebagainya, tapi balut rokok daun belakang. Contohnya, dia pergi cari kawan-kawan, dia pergi sembang sampai tak sempat nak solat qabliyah dan juga ba'diyah, selepas dan juga sebelum solat fardu. Ini semua perkara-perkara yang sebenarnya ditipu oleh iblis. Kita ditipu oleh iblis. Walaupun nampak tu benda tu simple, nampak ringan, tapi sebenarnya benda tu adalah iblis dia cuba menyekat. Walaupun hampir semayang, dia kurang pahala. Apatah lagi orang yang tak main langsung, dia jejak kaki di masjid, di kuliah ilmu dan sebagainya, hak tu lagilah tuan-tuan, mudah syaitan dan iblis merosakkan kita. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Muslim, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf kaum lelaki adalah yang pertama, yang seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Hak belakang sekali. Hak pertama saf depan ni, terus sekalian, apa dia saf yang pertama? Saf yang pertama. Dan saf yang pertama ni saf yang dekat dengan imam. Baru ni saya pergi mayang masjid benar tu. Mayang. Yang orang hak saf yang kedua tu, dia pergi duduk hak ujung sekali tu. Dia pergi duduk rapat hak ujung sekali kat dia tepi. Tu dia lah. Tak mengaji mana ni. Kita duduk belakang imam. Dia pergi duduk, takkan nak tarik dia pun. Saya pun mula duduk belakang tu. Lepas tu mulalah sikit-sikit duduk tepi. Kita dah mula rapat putiang belah kanan tu. Ini dah sekidak ilmu. Ini benda fiqh solah ni nak kena belajar, nak kena mengaji tuan-tuan sekalian. Bagaimana tu imam kalau batal, macam mana kita nak ganti orang di belakang imam. Bagaimana fiqh solah ni dia nak kena mengaji, dia nak kena belajar, dia nak kena dia bentang kepada umat, kepada masyarakat kita ni, supaya kefahaman khususnya dalam bab solat jemaah ni kita nak kena tahu. Sebab benda tu practicality kita, practical, tiap hari kita dah buat. Tiap hari kita dah buat, tuan-tuan sekalian. Sebagai contohnya solat bermusafir. Solat musafir ni pun juga benda hak selalu kita dah buat. Ada orang dia kata, tuan-tuan sekalian, musafir ni tak penat mana pun Ustaz, saya solat tamamnya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ustaz, mana lebih afdal? Rujuk kitab Fiqhus Salah karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Bila kita bermusafir, afdalnya kita melaksanakan rukhsah tersebut. Solat 2 rakaat afdal. Bahkan dalam mazhab Hanafi memakruhkan orang yang tidak melaksanakan solat 2 rakaat tu. Sebab ada orang faham tu sekalian, tak apa musafir pun lebih 81 ataupun 82 km tak penat Ustaz, kami nak buat solat sempurna, tak mau solat-solat rukhsah ni. Hang menyanggahi hadis Nabi SAW. Kata ulama kata hang menyanggahi hadis Nabi SAW. Nabi kata ini hadiah daripada Allah, awak tak buat. Dalam sebahagian mazhab mengatakan bahawa makruh kalau kita tak buat. Jadi kalau orang yang tidak ada ilmu, dia tak ada buat. Saya bisa dengar dengan telinga saya. Dia kata begitu. Dia kata tak apa Ustaz, kami takut mayang bangkak ni macam tak semayang tu. La ilaha illallah.
Macam tak semayang, kata dia, solat musafir. Jadi hal ini dia perlukan ilmu, pengetahuan, tafaqquh fiddin, supaya amal ibadat kita ini didasari dengan ilmu dan didasari dengan pengayatan dalam amal ibadat kita. Nah, tuan-tuan sekalian, saya dekat tu dulu perkongsian perbahasan kita pada pagi subuh ini. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan bahas berkaitan dengan tipu muslihat iblis terhadap seseorang yang melakukan solat sepanjang malam. Kita dah bahas dah. Nah, orang nak angkat takbir pun kena tipu, orang sembahyang pun kena, orang duduk dalam saf pun kena. Nah, dan juga yang ke depan nanti kita akan tengok orang yang kuat berqiyamul lail, kuat dia bangkit malam dia, pun tak terlepas daripada belitan syaitan laknatullahi alaih. Nah, mudah-mudahan kita boleh belajar sesuatu daripada kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.